فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون صدق الله العلي العظيم. Tengok sikit pada ahkam tajwid. Kaifa yakunu lil musyrikin. Tak jelas. Kaifa yakunu lil musyrikin ahdun 'indallah. Ahdun tanwin bertemu dengan ain, tidak ada dengung, kerana ain adalah huruf halqi ataupun huruf halqum. Jadi ra yang berbaris di bawah lil musyri tak boleh baca lil musyri, tak boleh baca tebal dengan ra yang nipis. Lil musyri. Ahdun 'inda, nun mati bertemu dal, hukumnya ikhfa. Ikhfa bermaksud dengung, dengan cara kita menyenggangkan lidah, tidak naik ke langit sangat. Tak, tidak berada di bawah. 'Inda, dan kita dah bagi tahu ikhfa ini dipengaruhi oleh huruf selepas daripada dia. Kalau huruf lepas pada dia bukan huruf tebal, maka bunyinya juga tidak tebal. Wa 'inda rasulih, dan juga sama juga ikhfa juga di situ. Rasulihi, tu mat apa tu? Panggil maksilah tawilah, iaitu mat yang berlaku pada hak dhamir ataupun hak kata ganti nama. Kita jumpa ha macam tu, kalau dia bertemu dengan hamzah maka kita baca dia panjang, dipanggil tawilah. Kalau kita tak bertemu dengan hamzah, dia jadi qasirah, jadi pendek. Illa alladhina ahadtum 'indal masjidil haram, mimati dah ha pastikan kita sebut pada halqum, ha aqsal halqum, hak paling bawah sekali. Ramai kadang-kadang di kalangan kita menyebut ha dengan ha. Bukan di semua Arab sebut ha belaka kan. Nak suruh bunyi Arab ha belaka. Ahadtum bukan aha. Ha gema kan. Ahadtum 'inda, mim mati bertemu dengan ain, hukumnya izhar syafawi. Sebab apa panggil izhar? Sebab tidak ada dengung. Sebab apa panggil syafawi? Daripada perkataan syafatun ataupun bibir. Syafatai ini dua bibir, iaitu hukum yang dinisbahkan kepada bibir. Sebab apa dia? Huruf mim ini adalah huruf bibir. Mim, mana boleh sebut mim kalau tak rapatkan bibir. Sebab tu jumpa mana-mana hukum mim mati, semuanya dipanggil syafawi belaka. Kan? Mim mati bertemu mim dengung, mim mati bertemu ba dengung, mim mati bertemu selain daripada mim dan ba tidak ada dengung. Ahadtum 'indal masjidil haram. Haram tu kalau kita berti kat situ dia jadi mad arid lisukun. Mad maknanya panjang, arid maknanya yang mendatang, lisukun kerana berhenti. Asal dia mad asli. Kita panggil mad asli lah kan, walaupun dibaca dengan qasar cuma 2 harakat. Asalnya 2 harakat, tapi kerana berhenti maka ada sebab mendatang. Berhenti itu menjadi sebab yang mendatang. Aridi ni maknanya mendatang. Contoh, sebelum disyariatkan Islam, hukum minum arak tu boleh. Lepas pada turunnya Quran, innamal khamru wal maisir, maka arak tu jadi haram secara aridi, dipanggil mendatang. Jadi tu makna arid. Sebab apa pula ustaz boleh baca 246 tu? Kerana arid, sebab yang mendatang. Apa sebab mendatang tu? Kerana sukun berhenti kat situ. Haram. Boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6. Tapi secara adabnya kita membaca Al-Quran, kalau kita dah ambil pada bacaan mula-mula tu 2 je lah, 4 lah, 6 lah. famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Tu tak ada apa dah.
innallaha yuhibbul muttaqin. Sama juga mad arid disukun. Kalau kita sambung innallaha yuhibbul muttaqin kaifa wa yadhharu, dia tak boleh baca lebih pada 2 harakat sebab dia jadi mad asli. Kalau kita berhenti, bolehlah dia kita baca 2 4 6. Kemudian kaifa wa yadhharu, huruf dha. Huruf dha ini sebutannya hujung lidah berada dekat antara 2 gigi. Adh-dha, dha. Nah, dha. Yadhharu. Biasa kita sebut dha dengan makhraj zai, tak tepat. Bukan yaz. Tidak ada bunyi safir. Tak. Yadhharu alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimmah. Illa tanwin bertemu dengan waw, dengung. Illa wala dhimmah. Mim tu juga ada dengung. Okey, cumanya kita kena ingat, saya dah sebut sebelum ni, bila kita jumpa hukum izhar syafawi iaitu mim mati bertemu dengan mana-mana huruf selain daripada mim dan ba, jangan kita baca dengan saktah iaitu berhenti. Tak, ramai orang dia nak elak daripada dengung, dia baca yazharu alaikum la yarqubu fikum illa itu dia panggil saktah. Nah, kita baca macam biasa je, la yazharu alai wa yazharu alaikum la yarqubu fikum illa, sambung saja. Memanglah akan ada bunyi suara keluar daripada hidung, kan, ni mati tu, tetapi dia panggil itu bukanlah kadar mad. Tak perlu, bukan kita, jangan baca yazharu alaikum la, hak tu hak salah tu, kan. Okey, wa ta'ba qulubuhum wa kaf, jangan baca wa aqa, bukan qaf. Wa kaf infitah, buka mulut. Wa aktharuhum fasiqun. Ishtarau, jangan baca ishtarau kerana pengaruh dengan huruf ra. Ishtarau. Kebiasaannya orang bila ada huruf tebal sebelum tu huruf nipis, dia geret huruf nipis tu jadi tebal. Ishtarau, jadi to. Ishtarau bi ayatillahi thamanan qa. Tu tanwin bertemu dengan qaf. Tanwin bertemu dengan qaf, ikhfa. Jadi bunyi jadi tebal pula. Thamanan qa. Tak ada thamanan qa, kan itu. Thamanan qa. Thamanan qalilan fa. Tu pun ikhfa juga. Tanwin ataupun nun mati bertemu dengan fa. Tanwin dengan nun mati ni hukum dia bersekali. Tanwin bertemu dengan huruf fa, hukumnya ikhfa. Nun mati bertemu dengan fa, hukumnya ikhfa. Sebab tanwin ini mempunyai bunyi yang sama dengan nun mati, kerana tu dia berkongsi hukum. Jadi kalau kita belajar tajwid pada ni tak usah pening-pening lah. Kenapa nun mati tu sekali dengan tanwin? Nun mati dan tanwin kalau kita belajar tajwid, sebab bunyinya sama dari segi bunyi, bukan daripada segi makna. Jadi dalam tajwid kan dia bincang bunyi, sifat huruf kan. Kemudian dia kata thamanan qalilan fasaddu sad. Huruf sad jangan muncung, jangan sad bagi atas tidak dimuncung. Fasaddu sa. Dan jangan dikeluarkan lidah, jangan bukan so. Dia ada bunyi safir. Huruf yang ada bunyi desis ini 3, sad, zai, sin. Dia panggil desis. Jadi sad, zai, sin, so. Kemudian dia kata pada thamanan qalilan fasaddu an sabilih. Ain makhrajnya di halqum, bukan di hidung, bukan an sabilih. Innahum, yang bila jumpa nun yang bertasydid, nun yang ada w tu, nun tasydid tu, nun musyaddadah, lidah kita naik ke langit. Innahum sa'a, ambil 4, sa'a ma kanu ya'malun. Okey, jadi kemudian la yarqubuna fi mu'minin illa, tanwin bertemu dengan hamzah tidak ada dengung. Mu'minin illa wa, tanwin bertemu dengan waw, idgham
ma'al ghunnah, masukkan tanwin ke dalam waw berserta dengan dengung. Illau lau wala dhim, rapatkan bibir, dhimmah, tak marbutah, tak simpul. Bila mana kita berhenti tak ada bunyi ta, jadi bunyi ha, dia berbunyi dengan ha, dhimmah. Wa ulaika, panjang 4 harakat, humul mu'tadun. Kemudian fa in tabu, fa in ta dengung, ikhfa hakiki, nun mati bertemu dengan ta. Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum. Jangan muncul, jangan fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Okey, habis berkaitan dengan hukum tajwid sepintas lalu. Kita tak bincang detail lah, sebab kita punya core kita adalah tafsirul Quranil Karim. Jadi kita tengok pada ayat yang ke-7. Pada ayat yang ke-7. Okey. Sebelum kita pergi, saya mungkin akan baca yang versi Arab sikit dan kalau saya terjemah tu, jadi ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat tengok-tengoklah yang mana kena dengan terjemah saya tu, buat saya makan di yang terjemah tu lah. Sebab tidak ada di tangan saya ni versi yang Melayu, saya ambil tu pun di situ. Okey. Jadi kata pengarang, kita dah bincang pada sebelum ni pada ayat yang ke-6. Pada ayat yang ke-6 kita dah bincang, Allah Ta'ala menyatakan wa in ahadum minal musyrikin istajaraka, dan jika ada seorang daripada orang musyrik, istajaraka yakni istamanaka, iaitu memohon keamanan, dia minta untuk dilindungi. Minta untuk dilindungi, fa'ajirhu hatta, maka berilah perlindungan kepada dia, hatta yasma'a kalam Allah, tetapi dengan tujuan apa dia? Tujuan supaya kita nak memperdengarkan kepada dia kalam Allah Subhanahu wa taala, iaitu nak memberi penerangan kepada orang kafir, nak memberi penerangan, penjelasan dari hujah kepada mereka tentang kebenaran agama Islam. Lepas pada beri kebenaran, beri memperdengarkan kepada mereka kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala, thumma ablighu ma'manah, kemudian kamu hantarlah mereka ke tempat yang selamat. Ma'man iaitu tempat yang selamat. Hantar mereka ke tempat yang selamat. Dengan tujuan apa? Supaya bertitik tolak daripada situ, dia dapat cari mana-mana tempat berlindung yang selamat. Ini betapa rahmatnya Islam. Walaupun dah langgar perjanjian, walaupun awak pernah ada di kalangan kaum awak yang memungkiri janji, tapi tak nafi dalam ramai-ramai kelompok yang memungkiri janji itu ada manusia-manusia yang tak pun terlibat secara langsung dan tak terlibat pun, dan mereka ini tak tahu apa-apa dan mereka minta nak tahu tentang Islam. Lalu bila minta nak tahu tentang Islam, maka Allah Subhanahu wa taala kata fa'ajirhu, berilah perlindungan kepada mereka, dan apa dia? Sampaikan mereka, lepas pada habis tempoh maka hantarlah mereka ke tempat yang selamat. Dan berlaku khilaf di kalangan ulama, kita dah bincang. Berlaku khilaf di kalangan ulama. Berapakah tempoh tersebut? Ada pandangan yang menyatakan 4 bulan, macam tempoh mereka nak membatalkan perjanjian. Ada yang mengatakan setahun, dan ada ulama yang mengatakan selama mana mereka nak belajar Islam, maka selama tu diberi perlindungan. Berlaku khilaf di kalangan para ulama. Kata Allah Ta'ala, dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun, yang demikian itu kerana mereka adalah kaum ataupun satu kelompok manusia yang tidak mengetahui. Okey. Kemudian dia kata, saya ambil sikit daripada tafsir Ibn Kathir daripada ayat ni. Kata Al-Imam Ibn Kathir, wal gharadu anna man qadima min daril harbi ila daril islami fi ada'i risalatin aw tijaratin aw talaba sulhin aw muhadanatin aw hamli khaziyatin aw nahwi dhalik min al-asbab fa talaba min al-imam aw naibahu amanan u'tiya amanan ma dama mutaraddidan fi daril islam.
Dan tujuan daripada ayat ini, antara tujuannya apa ya? Sesiapa yang datang daripada tempat orang kafir ke negara Islam, dengan tujuan apa dia? Untuk berniaga, ataupun untuk mencari perlindungan, ataupun untuk apa dia? Untuk mendapat kedamaian. Maka bila diminta pada al-imam, al-imam di sini bukan imam masjid, pemimpin, ataupun minta kepada naib pemimpin, iaitu badan yang berautoriti yang dilantik oleh pemimpin. Macam kita ni jabatan agama lah, duduk bawah raja lah. Jadi badan yang berautoriti yang dilantik oleh pemimpin, u'tiya amanan, maka diberilah keamanan kepada mereka. Sebab itu orang kafir ini dipanggil dengan kafir musta'min. Musta'min iaitu orang kafir yang meminta keamanan. Kafir musta'min ini tak boleh kita nak membunuh dia, tak boleh. Sebab tu kalau ada orang kafir yang mari ke negara orang Islam dengan tujuan nak minta perlindungan dan dia masuk secara sah, dalam erti kata dengan keizinan. Sekarang kita sekarang ni ada pasport lah, ada pasport ke ataupun ada kebenaran daripada undang-undang Malaysia kita ni, maka tak boleh sesuka hati kita nak pergi bunuh dia sebab kita kata dia kafir. Tak boleh, kerana darahnya itu adalah darah yang terpelihara. Kemudian bila mana wa hatta yarji'a ila ma'manihi wa watanihi, lepas pada habis tempoh dia berniaga ke apa, maka dia hendaklah pulang ke negara dia. Dan kita orang Islam kena pastikan dia pulang dalam keadaan selamat, sekira-kira tidak membahayakan nyawa dia. Ini adalah bagi golongan kafir yang tidak memerangi orang Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang ke-7, kaifa yakunu lil musyrikin ahdun 'inda Allah wa 'inda rasulih illa alladhina 'ahadtum 'indal masjidil haram. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah taala menerangkan apakah hikmah daripada bara'ah ataupun pembebasan diri daripada perjanjian dengan orang musyrik. Kenapa dia? Allah taala sebut kaifa yakunu lil musyrikin, bagaimana boleh ada suatu perjanjian, iaitu perjanjian keamanan antara kamu dengan apa dia? Indallah, di sisi Allah dan di sisi Rasulnya. Dikata apa dia? Wa amanun yutrakuna fima hum fihi wa hum musyrikuna billah kafiruna bihi wa birasulih. Dalam keadaan mereka ini adalah musyrik. Apa maksud musyrik? Mereka mensyirikkan Allah, bukan setakat mensyirikkan Allah, mereka melanggar janji-janji mereka dengan Rasul Allah, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau mereka tak erti, bukan setakat syirik, dan mereka tidak erti menghormati perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kata kaifa yakunu lil musyrikin ahdun, bagaimana nak ada lagi perjanjian dengan orang macam ni? Pertanyaan di sini bukan pertanyaan yang nak menunjukkan Allah Ta'ala tak tahu, tapi pertanyaan dengan makna apa dia? Pertanyaan contoh kita kata, bagaimana, macam mana mu boleh kerja dengan dia? Dia sebelum ni kaki lebong, kaki bahan pitih orang, boleh mu kerja dengan dia? Kita ajak tanya orang itu. Kita tanya itu tujuan apa? Tujuan nak memberi tahzir, iaitu kewaspadaan pada dia. Bukan nak tanya, kita tahu dah sikap dia tu macam mana. Boleh mu? Supaya dia berfikir dan berhati-hati dengan orang ni. Jadi samalah Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni, kaifa yakunu lil musyrikin adun, bagaimana boleh buat perjanjian dengan mereka? Sedangkan mereka ini sebelum ni dah mencabuli bermacam-macam perjanjian dan berazam dan bertekad nak bunuh kamu wahai Muhammad dan juga orang-orang Islam, rampah harta orang Islam, bunuh suku sakat orang Islam. Jadi dah melampaui batas. Kemudian Allah Ta'ala kata illal ladzina ahadtum 'indal masjidil haram, iaitu melainkan orang yang telah berjanji dengan kamu di Masjidil Haram. Iaitu siapa dia? Kemudian dikata yakni yaumul Hudaybiyah, melainkan orang yang berjanji pada perjanjian Hudaybiyah, iaitu ada kelompok-kelompok di kalangan sekutu-sekutu kaum Quraisy ini yang tak melanggar perjanjian dengan Nabi. Kita dah bincang dulu kan. Ada yang melanggar perjanjian dengan Nabi, maka tempohnya 4 bulan. 4 bulan duduk di Mekah. Allah Ta'ala sebut fa idzan salakhal ashhurul hurum, maka apabila tamatnya tempoh. Kita sebut perkataan insilah itu ada unsur balaghahnya, unsur sastranya. Kenapa Allah Ta'ala tak sebut dengan bahasa mudah? Fa idza
intahal wa'du, ataupun kita kata intahal ahdu. Kalau sebut dengan bahasa literalnya, apabila selesai perjanjian. Tapi Tuhan menggunakan perkataan insilah. Insilah ni kita dah beritahu, kalau cabut kulit tu, perkataan insilah ini kalau digunakan pada kulit, insilahil jil, maksudnya rentak dengan laju, nak menunjukkan kecepatan. Tamat je tempoh, fa idan salakhal ashhurul hurum, tamat saja tempoh, faqtulul musyrikin, seranglah orang-orang musyrik. Yang mana? Yang langgar perjanjian dengan kamu, yang membunuh sekutu-sekutu dan orang Islam. Tetapi di sana ada kaum yang tidak menyerang umat Islam, yang tak terlibat. Maka orang-orang yang macam ni Allah Ta'ala kata apa dia? Allah Ta'ala kata famastaqamu lakum fastaqimu lahum, ay mahma tamassaku bima aqadtumuhum alaihi wa ahadtumuhum min tarkil harbi bainakum wa bainahum 10 sinin. Maka selama mana mereka istiqamah, iaitu mereka konsisten menjaga perjanjian mereka dengan kamu, maka tinggalkanlah peperangan dengan mereka. Fastaqimu lahum, maka kamu juga perlu konsisten dengan mereka. Sebab tu dalam Islam ini, di antara teknik yang digunakan terhadap orang kafir, fa'tadu alaihi bimithli ma'tada alaikum, perangilah mereka sebagaimana mereka memerangi kamu. Bagaimana mereka buat pada kamu, maka kamu perangi mereka. Kalau mereka, maksudnya ini secara umum, bukan maknanya kalau dia membunuh kita dengan cara zalim, kita boleh bunuh dia dengan cara zalim. Secara umumnya, kalau mereka memerangi kamu, maka kamu juga perlu memerangi mereka. Cuma dalam memerangi orang kafir, Islam itu masih ada rahmat. Kita dah sebut, banyaknya di kalangan hamba-hamba orang Islam yang menjadi para alim ulama, kan? Maksudnya Islam menawan mereka, menjadikan mereka hamba, tetapi tak melayan mereka sebagaimana hamba dan menzalimi mereka. Allah Ta'ala marah. Ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang makan makanan dia sama dengan makanan hamba. Tak, benda hak hamba makan, benda tu dia makan. Kalau dia makan sedap, hamba dia makan sedap. Dia makan tak sedap, hamba dia makan benda yang sama juga. Tak, ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang hamba mereka menjadi perawi hadis yang besar. Tak, menjadi perawi hadis yang besar. Di antaranya hamba kepada Ibnu Abbas, hamba kepada Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian dia kata apa dia? Fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Wa qad fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika wal muslimun, dan sesungguhnya perbuatan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang Islam. Istamarra al-'aqdu wal hudnatu ma'a ahli Makkah min Dzil Qa'dati fi sanati 6 ila an naqadat Quraisyun al-'ahda. Yang mana Nabi mengekalkan apa dia? Perjanjian dengan ahli Mekah bermula daripada bulan Dzul Qa'dah pada tahun yang ke-6. Pada tahun yang ke-6, sehingga mana orang Quraisy itu sendiri melanggar perjanjian. Bila ada di kalangan orang Quraisy melanggar perjanjian, maka Nabi pun mengambil sikap yang sama, membatalkan perjanjian tersebut. Okey. Kemudian disebut apa dia? Dalam kitab kita ni sebut apa? Ada tak? Dia kata apa dia? Fastaqimu lahum, tengok pada ayat 127. Hendaklah kamu berlaku lurus. Lurus ni bukan maknanya lurus bendul. Lurus maknanya kamu konsisten kepada mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin telah melakukannya. Perjanjian damai dengan penduduk Makkah berlangsung daripada bulan Zulqa'dah tahun yang ke-6 Hijriah dan berlanjut sampai orang-orang Quraisy itu merosak, melanggar perjanjian tersebut dengan membantu sekutu mereka Bani Bakar untuk memerangi Bani Khuza'ah. Mana satu sekutu Nabi? Bani Khuza'ah itu merupakan sekutu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak bunuhnya Bani Bakar. Bani Bakar ni sekutu orang Quraisy, yang bunuhnya Bani Bakar membunuh Bani Khuza'ah. Tapi siapa hak supply senjata, siapa hak bagi dorongan, siapa dia? Hak duduk belakang tabir, hak jadi tinteng dia, kafir Quraisy. Ni mereka yang menjadi kepala dia. Kemudian dia kata apa dia? Yang telah menjalin perjanjian dengan Rasulullah dan mereka melakukan pembunuhan di tanah haram,
maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka pada bulan Ramadan tahun yang ke-8 Hijriyah. Dan Allah Ta'ala telah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin untuk menaklukkan tanah suci dan pembebasan para penduduk Makkah yang menyerahkan diri hingga mereka disebut sebagai at-tulaqa, iaitu orang-orang yang dibebaskan. Maka ada di kalangan orang kafir Quraisy yang tak terlibat secara langsung, yang mereka ni daripada kaum tu tapi tak terlibat. Dan mereka ini telah menyerah diri kepada Nabi dan mereka ini dibebaskan, dinamakan sebagai at-tulaqa. Jumlah mereka itu sekitar 2,000 orang. Adapun mereka yang tetap pada kekafiran dan melarikan diri, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada mereka jaminan keamanan selama 4 bulan. Mereka bebas pergi ke mana pun yang mereka inginkan, seperti Safwan bin Umayyah, Ikrimah bin Abu Jahal dan lain-lain. Setelah itu Allah memberikan hidayah kepada mereka untuk masuk Islam hanya bagi Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dia lakukan dan takdirkan. Ikrimah ni akhirnya masuk Islam juga. Ikrimah bin Abi Jahlin. Okey. Kemudian kita terus pada ayat yang seterusnya, dia kata apa dia? كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. Allah Ta'ala memperincikan kepada kita sebab apa tak boleh ada perjanjian dengan orang kafir, dengan orang musyrik yang kita tahu sikap dia memang jenis langgar janji, yang kita kenal kepribadian dia jenis tak reti nak tepati janji, bukan sekali, banyak kali. Dah lah tu kafir pula kan. Allah Ta'ala sebut tadi bagaimana kamu boleh buat perjanjian dengan mereka. Yang tu Tuhan buat umum. Yang pertama, mereka ada sifat. Allah Ta'ala kata kaifa yakunu lil musyrikin, Tuhan mention mereka ni musyrik sebab mereka ada satu sifat, yakni mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Allah Ta'ala mention perkataan musyrik, Allah Ta'ala nak sebut sifat yang ada pada diri mereka, iaitu isyraku billah. Mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kamu boleh buat perjanjian dengan orang yang mensyirikkan Allah? Itu yang pertama, dia bermasalah dengan Tuhan. Bermasalah dengan Tuhan. Yang kedua, Allah Ta'ala kata apa dia? Kaifa wa yadhharu alaikum, bagaimana sekiranya kamu nak buat perjanjian dengan orang musyrik yang mana mereka itu apa dia? Yadhharu alaikum, sekiranya mereka apa dia? Mereka dapat mengatasi kamu. Zahara ni maksudnya menguat, lebih menjadi kuat kepada kamu. Kita dah sebut zahrun ni asalnya maknanya belakang. Belakang. Sebab itu belakang ini adalah simbolik kepada kekuatan. Zahrun itu dipanggil kata nama lah. Zahara yadhharu di sini dengan maksud kata kerja. Bagaimana sekiranya mereka memiliki kekuatan mengatasi kamu, la yarqubu fikum, apa yang mereka akan buat? Mereka tidak akan memelihara perjanjian dengan kamu illa wala dhimmah. Tengok dalam ini disebut apa dia? Bagaimana bisa ada perjanjian di sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrik, padahal jika mereka memperoleh kemenangan. Zahara yadhharu maksudnya mereka lebih kuat daripada kamu, mengatasi kamu. La yarqubu, apa mereka akan buat? La yarqubu fikum, mereka tidak akan memelihara kepada kamu ini apa dia? Apa yang mereka tak jaga? Mereka tak akan jaga illan wala zimmah. Illan dan zimmah ini khilaf di kalangan para ulama. Pandangan yang pertama yang dikemukakan oleh siapa dia? Yang dikemukakan daripada Ali bin Abi Talhah dan juga Ikrimah dan juga Al-Aufi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, al-il maknanya al-qarabah, iaitu kaum kerabat yang terdekat. Al-il maknanya kaum kerabat yang terdekat ataupun usrah. Usrah ini mana usrah? Usrah dari segi bahasa asal maknanya ad-dir', yakni baju besi. Ad-dir'u, baju besi. Sebab apa usrah? Orang Arab menggunakan perkataan usrah kepada keluarga nak menunjukkan mana-mana di kalangan orang yang ada kekuatan dalam keluarga, orang-orang lelaki lah, peranannya menjadi baju besi kepada keluarga ni, yakni pelindung kepada keluarga.
Mana-mana orang yang tak boleh, lelaki yang tak boleh jadi baju besi pada keluarga ni, maka tak layak juga dipanggil dengan al-usrah ataupun qarabah dia. Sebab dipanggil dengan qarabah daripada perkataan qarib, iaitu dekat. Maksud kerabat daripada perkataan qarib, iaitu dekat. Orang-orang yang dekat pertalian darah dengan kamu. Sepatutnya secara fitrah Allah Ta'ala campakkan dalam hati kita, kalau kita ni tak khianati orang lain, kita tak akan khianati keluarga kita sendiri. Tak, kalaulah manusia ni pun ada satu tabiat dan sikap suka khianat orang, secara fitrahnya manusia tak bermudah nak khianat keluarga dia sendiri. Dia tak akan khianat kepada anak dia sendiri. Dia tak akan khianat kepada isteri dan juga ibu bapa dia sendiri. Tapi kata Allah Ta'ala, orang kafir ini, kalau mereka mengatasi kamu, mereka memiliki kekuatan ke atas diri kamu, mereka tak akan jaga illan, yakni qarabah. Hatta kaum kerabat pun dia akan zalim. Allah Rabbi. Ini apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran Al-Karim. Qarabah maknanya dekat. La yarqubu fikum illan, kata Al-Imam Ibn Kathir, kata Sayyidina Ibn Kathir, al-il maknanya qarabah. Wa dhimmah bermaksud perjanjian. Dhimmah maknanya perjanjian, al-ahdu. Ini menurut pandangan daripada sebahagian daripada para tabi'in dan juga sebahagian daripada apa dia? Sebahagian daripada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan di sana juga ada makna lain. Ada ulama mengatakan wa qala Ibnu Abi Najih an Mujahid. Ini menurut pandangan Mujahid bin Jabr. Mujahid bin Jabr ni adalah anak murid kepada Sayyidina Ibnu Abbas. Dia merupakan kibarut tabi'in, kita pernah sebut sebelum ni. Kata Mujahid ibn Jabr, dia ada pandangan dia dalam bab. Dia kata apa dia? Dia meriwayatkan satu riwayat yang mana la yarqubuna fi mu'minin illan itu juga dengan makna apa dia? Dengan makna Allah. La yarqubuna fi mu'minin, qala Allah, wa fi riwayatin la yarqubuna Allah wala ghairi. Mereka tidak akan memelihara Allah. Mana maksud memelihara Allah? Bukan kena jaga, kena tatang Allah Ta'ala. Memelihara batasan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya hampir sama je lah. Sebab ini khilaf yang tidak ada masalah. Ada ulama kata la yarqubuna fi mu'minin illan, sikap orang musyrik ni yang suka langgar janji ni, kalau mereka memenangi ke atas diri kamu, mereka tak akan jaga kaum kerabat kamu, mereka tak akan jaga perjanjian dengan kamu. Ada satu pandangan lain menyatakan mereka tidak akan menjaga dan memelihara hubungan mereka dengan Allah. Sama lah. Allah Ta'ala juga suruh supaya jaga janji. Allah Ta'ala suruh apa lagi? Allah Ta'ala suruh jaga janji. Allah Ta'ala suruh apa lagi? Allah Ta'ala suruh jaga kerabat. Jadi langgar batasan dengan Allah Ta'ala bermaksud juga akan menghancurkan kaum kerabat dan juga perjanjian. Benda yang hampir sama sahaja. Tapi menurut tarjih ataupun pandangan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir, selepas mana dia buat bagi dua pandangan, ada yang kata mereka tak memelihara illan dengan makna kerabat dan juga dengan makna janji. Ada yang mengatakan pandangan yang kedua, mereka tidak memelihara hubungan mereka dengan Allah. Ibn Kathir mengatakan wal qaulul awwalu ashhur wa azhar wa alaihi al-akthar. Pandangan yang pertama itu lebih masyhur dan juga lebih kuat, lebih jelas. Dan ini juga adalah pandangan yang dipegang oleh ramai para ulama. Jadi seakan-akan Al-Imam Ibn Kathir lebih cenderung kepada menafsirkan al-il dengan makna apa? Dengan makna kerabat. Dan juga zimmah dengan makna perjanjian. Itu menurut pandangan, menurut apa yang disebutkan dalam tafsir Al-Imam Ibn Kathir. Okey. Boleh jelas? Cuma dalam ni dia tak sebut. Dia sebut kat sini, kalau dalam tafsir ibu-ibu ayah-ayah sini kata 128, dia kata apa dia? Ali bin Abi Talha Ikrimah Al-Aufi mengatakan dari Ibnu Abbas bahawa al-il adalah kerabat, sedangkan az-zimmah adalah perjanjian. Jadi penterjemah kita ni dia berhenti setakat sini je. Dia berhenti setakat sini je. Jadi dia telah memilih pandangan yang kuat daripada Al-Imam Ibn Kathir. Kemudian ayat yang seterusnya Allah Ta'ala sebut apa dia? La yarqubu fikum illa wala dhimmah. Yang pertama sekali, kalau kamu adakan perjanjian mereka mensyirikkan Allah, tak jaga hubungan dia dengan Tuhan. Yang kedua, kalau mereka menguasai kamu, mereka tidak akan menjaga apa dia?
menjaga hubungan kekerabatan dengan kamu, mereka tidak akan jaga perjanjian dengan kamu. 3 sifat. Yurdunakum biafwahihim, mereka meredai kamu dengan mulut mereka sahaja. Ini sikap yang keempat yang ada pada orang kafir hak macam ni. Jadi kita ni, benda ni dia bukan setakat praktik dalam perang je. Ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat yang bekerja dengan orang kafir boleh tengok juga pada benda ni. Tak lagi. Dan juga sikap ini boleh jadi juga ada pada orang Islam. Ada pada orang Islam sendiri. Orang Islam yang tak ambil berat soal urusan dengan Allah Ta'ala, boleh tak dia nak bawa sikap macam ni? Bukan kata dia kafir. Sikap yang macam ni juga boleh ada. Orang yang tak endah hubungan dia dengan Allah, maka dia boleh terbawa kepada apa dia? Tidak memelihara hubungan dia dengan manusia. Dan juga mereka yurdunakum biafwahihim, sikap mereka yang keempat, mereka hanya redha dengan mulut mereka. Mulut ni Allah, tak lagi. Orang panggil dia punya jilat bukan main. Tak lagi. Tak. Ya, tak apa, boleh insya-Allah. Kita berjanji kan. Yurdunakum biafwahihim wa ta'ba qulubuhum. Hati mereka ini mengingkari perjanjian tersebut. Ini dipanggil sebagai nifaq. Sebagai nifaq. Dia ada 2 sikap yang perlu kita bezakan. Ada orang dia redha dengan mulut, dia redha dengan hati dia, tapi jenis sikap dia sambil lewa. Yang ni orang panggil bukan munafik yang kafir ni. Munafik ni kafir. Tak ya? Allah Taala kata innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik ni duduk bawah sekali dalam neraka. Maksudnya kafir ke tak? Kafir lah. Cuma ni orang yang jenis, dia berjanji dan dia redha dengan janji dia. Tak, dia berjanji, dia redha dengan janji dia, cuma sambil lewa sikit. Dia ada sikap seakan-akan orang munafik. Bukan kata dia ni munafik hakiki. Munafik hakiki ni macam mana? Mulut redha, dalam hati penuh dengan kebencian, dendam, kesumat. 2 benda yang perlu kita bezakan. Sikap kamu ni macam munafik. Kata kan. Sikap macam munafik. Tak boleh kita nak hukum orang tu secara munafik kalau ikut ni lah. Kalau ikut dari segi detail ni macam tu lah. Kemudian dia kata wa ta'ba qulubuhum, dan mereka ini adalah hati mereka ingkar. Wa aktsaruhum fasiqun, dan kebanyakan mereka ini adalah orang fasik. Di sini timbul persoalan. Dalam tafsir Ibn Katsir dia tidak disebutkan. Kita tahu yang mana fasik ini orang beriman ke tak? Kalau kita belajar dalam tasawuf, kita belajar dalam tasawuf lah terutamanya, dia ada orang yang dinamakan sebagai, Allah Ta'ala sebut apa dia? Sebagai orang yang pendosa yang bertaubat kan. Kita belajar dalam tasawuf, orang fasik adalah mereka yang memikul dosa besar dan berterusan dalam melakukan dosa kecil tanpa rasa nak bertaubat. Betul tak? Itu adalah orang fasik. Persoalan, orang fasik ni mukmin ke kafir? Mukmin. Betul tak? Orang kafir ni, orang fasik ni mukmin lagi, tetapi sikap mereka itu boleh membawa kepada apa dia? Kepada orang panggil tertutupnya pintu hidayah. Cumanya dalam ayat ini Allah Ta'ala cerita pasal orang kafir, dah memang jelas kafir. Wa aktsaruhum fasiqun. Macam mana orang kafir boleh jadi fasik pula ni? Jawabnya, di antaranya Al-Imam Sya'rawi mengatakan ini di antara benda yang Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita. Ada di kalangan orang kafir itu bukan setakat dia kafir, bermasalah dia dengan Tuhan, tetapi sikapnya itu macam orang fasik, kafir dan juga fasik. Dia dah memang kafir, dalam masa yang sama dia memikul sikap-sikap orang fasik, yakni sikap jahat. Fasik di sini merujuk kepada orang-orang dan juga manusia kafir yang berperangai jahat. Jahat sama siapa? Bukan setakat jahat dengan Tuhan. Hak Tuhan tu ialah jahat dengan makhluk dia. Adapun orang fasik di kalangan orang mukmin ini, iman mereka masih ada dengan Allah Ta'ala, tapi perlakuan mereka itu fasik. Fasik di sini bukan merujuk kepada orang-orang kafir ni jadi orang beriman, bukan. Maksudnya apa dia? Mereka ini bukan setakat kafir biasa, tapi luar biasa kafirnya. Kafir dalam masa yang sama plus sikap mereka tu fasik. Tambah lagi jadi fasik, iaitu orang yang berperilaku jahat dengan manusia. Wa aktsaruhum, Allah Ta'ala guna perkataan aktsar bermaksud kebanyakan mereka itu fasik. Jadi bila kita baca ayat ni, hati-hati kita ketika mana
ada kerjasama dengan orang yang musyrik pada Allah Subhanahu wa taala. Boleh tak boleh? Jawabnya boleh. Nabi pernah minta tolong dengan orang kafir. Tak. Nabi pernah minta tolong dengan orang kafir untuk tunjuk jalan daripada Mekah ke Madinah yang namanya Abdullah bin Uraiki. Nabi pernah minta bantuan senjata daripada orang Yahudi. Tetapi bukan setiap masa. Dan Nabi mengenali peribadinya macam mana sebelum mana Nabi berurusan dengan orang tersebut. Bermaksud apa dia? Hati-hati kamu ketika mana berhadapan dengan orang-orang musyrik. Sebab tu dalam ayat lain Allah Taala sebut, Allah Taala sebut, jangan kamu jadikan mereka sebagai bitanah. Jangan jadikan bitanah, maksudnya orang kepercayaan kamu yang paling kamu percaya. Hati-hati dalam bab ni. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan apa di dalam ayat yang seterusnya, bagaimana sikap orang-orang kafir yang fasik ini. Allah Ta'ala detailkan lagi dalam ayat yang seterusnya, kata apa dia? Ishtarau bi ayatillahi thamanan qalilan fasaddu an sabilih. Allah Ta'ala terang ciri-ciri fasik yang ada pada orang kafir ni. Biasa kita dengar fasik pada orang Islam. Ni fasik yang ada pada orang kafir ni apa dia? Ishtarau bi ayatillah. Mereka menerima ganti. Mereka menerima ganti apa dia? Ganti dengan ayat-ayat Allah Ta'ala itu dengan bayaran yang sedikit. Apa maksud samanan qalilan? Ya'ni annahum i'tadu an ittiba'i ayatillah bimaltahau bihi min umurid dunya wal khasisah. Maksud harga yang murah iaitu mereka menjual beli ayat Allah Subhanahu wa taala, menukar ganti daripada mengikut jalan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkara-perkara yang melalaikan, dengan perkara-perkara yang keji, yang hina. Mereka rela lagi apa dia? Mereka rela lagi bawa manusia kepada tak mengenal Allah. Hidup dalam keadaan menyembah berhala, hidup dalam keadaan makan riba, nipu orang sana sini. Mereka rela berkekalan dalam keadaan itu daripada menerima hidayah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu orang kafir ni tuan-tuan, hatta zaman jahiliah dulu, ketika mana berlakunya bencana banjir besar di Makkah, Kaabah Al-Musyarrafah, menyebabkan Kaabah tu runtuh. Kaabah itu runtuh. Lalu mereka ini disebut dalam sejarah, kitab-kitab sejarah ada, kitab-kitab sirah disebutkan, apabila mereka nak bina balik Kaabah ini, antara benda yang dibincangkan oleh ru'asaul kufar, pembesar-pembesar kufar Quraisy ini, pembesar-pembesar Quraisy ini, mereka mengatakan tak boleh duit yang nak diinfakkan itu daripada duit riba. Dia faham benda tu riba. Duit bagi pinjam kau orang ambil lebih. Bagi pinjam 50, minta bayar 150 contohnya. Kamu boleh bayar ansuran tapi bayarannya lebih. Ataupun duit daripada hasil menipu dalam perniagaan, sebab benda tu dah jadi darah daging mereka. Benda tu dah jadi darah daging mereka. Allah Ta'ala sebut wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi golongan mutaffif. Tuhan sebut dengan sirah jamak mutaffifina. Celakalah bagi orang-orang mutaffif itu. Siapakah mutaffif? Alladina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Mereka itu ramailah tu. Mereka itu apabila menerima timbangan daripada orang, nak suruh cukup, mesti cukup. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Apabila mereka menimbang untuk orang lain, jual pada orang lain, mereka mengurangkan timbangan mereka. Maksudnya nipu ni, bohong ni dah jadi darah daging mereka pada ketika tu. Jadi mereka rela duduk dalam keadaan macam tu daripada menerima benda hak Nabi SAW bawa kepada mereka. Jadi Allah Ta'ala kata mereka menjual beli dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu dengan sesuatu yang murah. Jadi mereka dah sebut nak buat Kaabah bina baru ni tak boleh daripada duit nipu orang, tak boleh daripada duit riba. Maksudnya secara fitrahnya dia tahu tak benda tu buruk. Dia tahu tak benda tu buruk. Dia tahulah benda hak dia buat tu buruk. Kalau tak ada masalah nak buat Kaabah benda tu. Dia tahu dia nak buat benda hak bersih mestilah daripada sumber harta yang bersih. Itu fitrah yang Allah Ta'ala buatkan dalam diri manusia. Kemudian dia kata apa dia? Fasaddu an sabilih. Mereka menjual ayat Allah Ta'ala, maksudnya mereka rela berkekalan dalam keadaan
kesesatan daripada ikut ajaran Nabi. Dan mereka melakukan fasaddu an sabili mana'ul mu'minina min ittiba'il haq. Jadi sikap mereka ini bukan terhenti setakat diri mereka, bukan setakat mereka sahaja bahan lara. Orang hok buat lara ni tuan-tuan, orang hok buat jahat ni, dia tak akan berhenti setakat diri dia. Dia ada satu sikap, dia akan halau orang lain. Jadi sikap orang kafir yang dikatakan fasik ni tadi apa dia? Mereka tak mengikut apa hak Nabi bawa, mereka lawan benda hak Rasulullah bawa. Bukan setakat tu, fasaddu an sabili, mereka tutup jalan, cuba tutup seboleh-bolehnya jalan supaya orang beriman tak dapat nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok dalam perjanjian Hudaibiyah kita dah sebut sebelum ni kan, mana-mana orang Mekah yang melarikan diri ke Madinah tanpa kebenaran keluarga mereka, apa mereka letak dalam perjanjian Hudaibiyah? Hendaklah mereka itu dipulangkan kepada keluarga mereka yang duduk di Mekah. Mana-mana orang Madinah masuk ke Mekah, maka kami tak akan benarkan mereka pulang ke mana? Ke Madinatul Munawwarah. Mereka akan dikepung di sini. Di sinilah Sayyidina Umar Al-Khattab nak marahnya. Perjanjian berat sebelah. Dah lah kita sampai dekat dah dengan Mekah dah. Dan kalau ikut Sayyidina Umar memang kira perang lah. Tapi Nabi tak benarkan peperangan berlaku ketika itu. Apa hikmah dia kita sebut itu? Hikmahnya kerana ada dah orang yang duduk di Mekah tu masuk Islam senyap-senyap. Apa yang akan berlaku kalau sekiranya ada peperangan antara orang Islam dengan orang kafir Quraisy pada ketika itu? Akan ada darah-darah orang Islam yang dibunuh oleh orang Islam sendiri. Sebab itu Nabi, antara hikmah Nabi tak izinkan berlakunya peperangan, menunjukkan Nabi ni memiliki pandangan yang jauh. Kemudian dia kata apa dia? Fasaddu an sabilihi innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sesungguhnya apa yang mereka lakukan itu merupakan seburuk-buruk perkara dan juga amalan. Sa'a menunjukkan benda hak paling buruk. Benda yang paling keji. Perkataan sa'a merupakan benda yang paling keji. Jadi kita dapat himpunkan di sini, apakah ciri-ciri fasik yang ada pada orang-orang kafir Quraisy. Sebab tu dipanggil suratul Taubah, suratul Bara'ah kan. Dalam surah ini bukan setakat Allah Ta'ala, dan disebut surah ini surah yang nama lainnya surah yang menyelongkar. Surah yang menyelongkar. Tuan-tuan boleh tengok dalam tafsir Al-Munir, disebutkan beberapa nama surah At-Taubah. Surah ini disebut juga dengan surah yang menyelongkar. Kenapa menyelongkar? Menyelongkar tabiat dan sikap yang ada pada orang musyrik. Yang pertama Allah Ta'ala sebut apa dia? Mereka ni mensyirikkan Allah. Kaifa yakunu lil musyrikina ahdun. Tuhan mention perkataan musyrik, menunjukkan mereka memakai sifat mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbuatan mereka. Yang kedua, kaifa wa iyadhharu alaikum la yarqubu fikum illa waladimah. Mereka ini apa dia? Mereka ini kalau mereka lebih kuat daripada kamu, mereka akan buat apa dia? Mereka tidak akan menghiraukan ahli keluarga terdekat mereka. Sebab apa Allah Ta'ala mention ahli keluarga terdekat? Sebab apa Tuhan tak sebut mereka tak hirau keluarga terdekat, mereka tak hirau jiran-jiran, mereka tak hirau? Sebab apa Tuhan tak sebut gitu? Al-Quran ini sifatnya apa dia? Mukjizat. Satu perkataan yang Quran gunakan sudah memahamkan orang-orang yang cerdik. Maksudnya apa dia? Kalau sekiranya dia, kaum kerabat dia pun dia tak boleh nak jaga, jiran-jiran tetangga, kawan-kawan dia, lagi-lagilah lagi dia panggil qiyasul aula, lebih-lebihlah lagi dia tak akan jaga. Sama juga macam dalam bab makan babi kan, Allah Ta'ala sebut apa dia? Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengatakan apa dia? Allah Ta'ala mengharamkan daripada apa dia? Tak memakan maitah, bangkai, dan juga daging babi. Walaupun ada mazhab mengatakan yang haram makan itu daging babi, ada benda lain kata tu. Jumhur ulama boleh katakan sepakat, mazhab 4 menyatakan yang haram makan adalah semua daripada babi. Sebab apa? Dipanggil fahwal khitab ataupun qiyasul aula. Bila Tuhan sebut daging babi itu sebab apa? Daging babi kerana yang paling banyak digunakan apa dia? Pada babi. Daging dia tu yang paling banyak digunakan. Jadi memadailah sebut daging itu merujuk kepada keseluruhan babi tersebut. Jadi sebut dengan satu benda tetapi maknanya menyeluruh.
Samalah di sini Allah Ta'ala sebut sebagai contoh, Allah Ta'ala sebut perkataan yang ringkas, iaitu mereka tidak memelihara kerabat. Mana makna tak pelihara kerabat? Adakah mereka kerabat ialah dia tak jaga, tapi kawan baik dia jaga. Kalau kerabat yang ada pertalian saudara pun mereka tak jaga, apatah benda lain? Jiran-jiran, tetangga, kawan-kawan, lebih pada tu dia boleh mengkhianati perkara tersebut. Sebab tu psikologi yang Nabi bawa ketika mana berdakwah. Nabi ni tuan-tuan, dalam dakwah Nabi sering selipkan unsur psikologi. Sebab tu kalau kita bincang tentang taklim, elok juga kita bawa macam mana cara ataupun kaedah pedagogi yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba tengok bila turunnya ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kaum kamu yang terdekat. Allah Ta'ala suruh Nabi beri peringatan kepada kaum yang terdekat. Apa yang Nabi buat masa tu? Disebut dalam riwayat Nabi naik ke bukit Safa. Nabi naik ke bukit Safa, Nabi panggil Abdul Muttalib, Nabi panggil Bani Abdul Muttalib, Bani Abdi Manaf, segala bani-bani yang ada di Mekah ni, Nabi panggil. Antara benda sebelum muqaddimah Nabi dakwah apa dia? Antara benda disebut dalam sirah, Nabi kata, kamu percaya tak kalau aku katakan segerombolan tentera ataupun seketumbukan tentera yang ada di belakang bukit Safa ini yang akan datang menyerang kamu? Apa mereka katakan? Mereka percaya. Sebab apa Nabi sebut macam tu? Apakah hikmah kalau kita fikir Nabi sebut macam tu? Nabi nak cerita tentang wahyu. Sebelum Nabi cerita tentang wahyu, Nabi cerita macam mana soal kepercayaan, logik. Kamu percaya tak ada tentera? Yang pertama, mereka tak tengok tentera tu dengan mata mereka. Mereka nampak tak tentera kat belakang bukit Safa? Tak nampak. Mereka dengar tak derapan kuda daripada ketumbukan tentera yang mari? Nabi kata, mereka dengar tak? Satu habuk pun mereka tak dengar. Mereka dengar tak dentuman ataupun bunyi lagaan pedang di kalangan tentera? Satu pedang pun dia tak dengar bunyi. Nabi kata, kamu percaya tak benda ni? Kalau aku kata tentera ada kat belakang, percaya? Bermaksud kepercayaan mereka itu bergantung dengan apa? Adakah bergantung dengan benda yang mereka tengok? Tak. Adakah bergantung dengan benda yang mereka dengar sendiri daripada bunyi tentera tersebut? Tak. Kebergantungan mereka hanya kepada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepribadian Nabi. Tonton tengok macam mana cara Nabi nak awak. Lepas pada tu baru Nabi cerita pasal wahyu. Sebab apa? Yang mana wahyu ini juga kamu tak tengok macam mana dia turun. Allah Ta'ala, Jibril turun kepada aku. Dan kamu tak nampak wahyu itu macam mana Allah Ta'ala turun pada aku. Kamu hanya beriman, meyakini wahyu ini dengan satu cara saja kamu boleh yakin. Dengan apa? Dengan kepribadian aku. Tuan-tuan nampak tak? Macam mana logik yang cuba Nabi bawa. Macam tentera tadi. Kamu percaya kehadiran tentera tadi kerana berdasarkan apa? Bukan berdasarkan bukti kamu tengok. Bukan berdasarkan kepada apa yang kamu dengar. Dengar daripada bunyi derapan kuda tentera tak? Semata-mata mulut aku. Yang tu kamu boleh percaya. Kenapa bila aku cerita pasal Islam, yang mana aku seorang yang tak pernah berbohong, kamu boleh tolak bulat-bulat? Nampak? Di sini ada permasalahan yang berlaku dalam pemikiran orang kafir. Padahal kedua-duanya peristiwa tadi sandarannya hanya kepada satu sahaja, iaitu apa dia? Hanya kepada batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sifat yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh ginilah, saya bagi contoh. Saya kata Ustaz Nafis ni tak ada menipu, tapi ada satu kelompok yang tak percaya pada saya, satu kelompok yang percaya pada saya. Kan? Jadi saya kata dekat depan masjid Saidina, masjid ni Tengku Afwan Afzal, akan keluar satu makhluk yang begitu besar, ada 40 kaki. Hak ni awal lagi tak percaya, kan? Hak ni percaya. Sebab percaya? Sebab ustaz tak aja nipu, dia kata. Mana ustaz aja nipu? Saya kata makhluk tu keluar pukul 10 malam pakai selipar saiz 40. Ustaz ngarut dah ni. Nampak tak kat mana masalah dekat situ? Yang ni konsisten daripada awal. Memang dia tak percaya saya. Pakai kasut 40, saiz 40 lagi pelawak dia tu. Hak ni saya tanya dia, pakai kasut 40 betul ke tak? Tu ngarut tu ustaz. Tak percaya sebab apa? Tak percaya sebab ngarut. Ngarut tu apa? Apa asas awak kata benda tu mengarut?
Macam tak kena dah hak keluar makhluk besar tadi awak percaya tadi tu. Dah percaya keluar makhluk besar tadi kan Ustaz Nafis tak ada nipu. Lepas tu hak pakai kasut saya 40 tadi tu mana pula? Nampak tak situ? Maksudnya dia percaya tak percaya berdasarkan rasa-rasa dia semata-mata, bukan berasaskan kepada bukti. Yang grup ni konsisten, tak percaya daripada awal lagi, ngarut. Hak berita kedua lagilah tak percaya. Tapi hak ni mula-mula kata percaya, lepas tu tak percaya. Padahal kedua-duanya bersandar kepercayaan tu kepada saya. Orang kafir tadi gitu. Tak percaya tentera tadi sebenarnya berasaskan kepada apa? Perkataan Nabi semata-mata. Bila Nabi cerita bab wahyu, tolak mentah-mentah. Ni ada masalah pada cara berfikir mereka. Tak. Dan begitu juga dakwah Nabi SAW. Nabi sebut apa dia? Nabi sebut dalam siri yang lain. Nabi kata dalam satu khutbah dia ketika mana Nabi naik atas bukit Safa, Nabi kata apa dia? Wallahi law kadzabtun nasa jami'a ma kadzabtukum. Demi Allah, takdirlah kata aku ni jenis pelawak. Nabi bukan jenis pelawak. Kita dah sebut Nabi ni hak gurau apa betul, hak betul lagi dah betul. Kita hak betul pun pelawak, hak gurau lagi pelawak. Tu orang hak biasa. Kalau sembang tak mau kalah hak mau. Kalau sembang tak mau kalah. Orang cerita, saya makan nasi kedai tu dia kata. Nasi lauk penuh ni. Dia cerita sedap dia kata, saya pergi makan kedai ni. Kedai di Rompin tu dia kata. Lauk penuh atas ni, buka baru nampak nasi. Jadi nak cerita sedap tu kita jenis sembang pelawak orang panggil. Tapi Nabi hak betul pun betul, yang bergurau juga adalah betul. Jadi Nabi sebut yang pertama naik atas bukit Safa tadi. Yang kedua macam mana teknik dakwah Nabi. Nabi kata takdir kata aku ni kalau menipu semua orang. Takdir kata aku bukan jenis menipu. Orang tahu aku tak menipu, maka tak akan mungkin aku akan berdusta terhadap kaum kerabat aku. Nampak? Tuan-tuan nampak tak macam mana cara pembawakan dakwah Rasulullah SAW penuh dengan hikmah dan penuh dengan kebijaksanaan, teknik yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Jadi kemudian Allah Ta'ala sebut apa dia? Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, Tuhan kata la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimah. Allah Ta'ala ulang sekali lagi, mereka ini kalau mereka menguasai kamu, mereka tidak akan apa dah? Mereka tidak akan menjaga. La yarqubuna fi mu'minin, tidak akan memelihara orang-orang beriman itu, sama ada kamu ada kerabat dengan mereka ataupun kamu ada perjanjian dengan mereka. Wa ulaika humul mu'tadun, dan mereka ini merupakan orang yang melampaui batas. Cuba ibu-ibu ayah-ayah perhatikan dalam ayat ni, kata Allah Ta'ala la yarqubuna fi mu'minin illan. Mereka tidak akan menjaga hubungan kerabat dan perjanjian hal keadaan kamu itu orang mukmin. Maksudnya punca orang kafir ni nak zalim pada kita kerana apa ni? Kerana iman. Yang mana iman ini dia akan bawa kepada satu sikap orang mukmin. Iman semata-mata, kalau sekadar nak semayang tak ada masalah. Tapi iman kamu itu menyebabkan kamu nak buat satu perkara, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Yang ni yang kami marah. Nampak? Jadi orang kafir ni kalau dia menguasai kamu, orang beriman, Tuhan mention orang beriman. Sebab orang kafir ni dia boleh sepakat dengan siapa-siapa saja. Sebab tu kita baca dalam peristiwa Al-Ahzab, perang Ahzab. Apa maksud perang Ahzab? Perang parti-parti, yang mana gabungan daripada ni bukanlah Perikatan Nasional ke benda kan. Gabungan daripada kelompok-kelompok. Adanya kelompok Yahudi, ada kelompok apa dah? Ada kelompok Yahudi bergabung dengan orang Quraisy. Padahal Yahudi dengan Quraisy kita dah beritahu dua-dua ni tak sepala pun. Yahudi ni dia tengok orang Quraisy, dia kata orang Quraisy ni bodoh, dia kata. Sebab tu Allah Ta'ala mention dua kelompok dalam Quran, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdubi alaihim, orang yang Allah Ta'ala murka. Sebab apa murka sangat? Tahu benda tu betul tapi tak ikut. Ad-dallin ni orang sesat. Sesat ni dia berasa dia tu alim, berasa dia tu lebih mengetahui. Dia panggil jahil, dia panggil. Ada menolak untuk mengikut kebenaran. Orang Yahudi al-maghdubi alaihim, sikap yang ada pada orang Quraisy ni macam ad-dallin kita sebut, sikap.
yang ada pada mereka. Orang Yahudi tengok orang Quraisy, dia kata benda lah karut, tawah telanjang. Jadi benda karut-karut je. Yahudi ni dipanggil ahlul kitab. Tuhan tak panggil dalam Quran Yahudi ni dengan kafir mula-mula. Allah Ta'ala panggil ahlul kitab. Kita panggil apa dia? Sebagai cendekiawan lah. Orang yang sok mau duduk dengan buku. Orang yang sok mau duduk dengan buku. Tapi nya tahu kebenaran, berpaling daripada kebenaran. Nak cerita, orang Yahudi dia boleh berpakat dengan orang kafir Quraisy walaupun tak sekepala. Kerana apa? Kerana nak menjatuhkan orang yang beriman. Kerana orang beriman ni dia ada dua benda. Yang pertama, dia ada ilmu, dia memanfaatkan akal dia. Dan yang kedua, dia ada apa dia? Dia ada sikap yang tegas, iaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Yang ni yang menyebabkan orang kafir cukup tak suka dengan orang-orang yang berpegang teguh dengan keimanan. Wa ulaika humul mu'tadun. Mereka ini adalah golongan yang melampaui batas. Jadi ini sikap yang kita katakan orang kafir tadi. Ada apa dia? Ada sikap yang namakan sebagai al-fisqu, iaitu fasik. Kalau orang tanya kita, apa yang menyebabkan orang kafir itu fasik? Dalam ayat ini mengatakan Allah Ta'ala sebut orang kafir itu fasik. Kita pun baca ayat lepas pada dia. Ayat lepas pada dia tu menafsirkan apa makna fasik. Ishtarau bi ayatillahi thamanan qalilan fasaddu an sabili innahum sa'a ma kanu ya'malun la yarqubuna fi mu'minin illan wala dhimmah wa ulaika humul mu'tadun. Kemudian kata Allah Ta'ala apa dia? Fa in tabu. Disebut, saya baca sikit daripada tafsir ini. Dia kata apa dia? Disebut dalam tafsir Ibn Kathir. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Sayyidina Anas ibn Malik meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man faraqad dunya 'ala al-ikhlas lillah wa ibadatihi la yushriku bihi wa aqama as-salata wa ata az-zakata faraqaha wallahu 'anhu radin. Sesiapa yang bercerai daripada dunia, yang berpisah daripada dunia, maksudnya matilah, dalam keadaan dia ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas maksudnya dia buat sesuatu itu kerana Allah. Ikhlas ni dia ada beberapa martabat disebutkan oleh ulama tasawuf. Yang pertama, ikhlas yang paling rendah, orang yang buat sesuatu kerana takut kepada neraka Allah Ta'ala. Orang yang buat sesuatu kerana takut pada azab Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dipanggil ikhlas. Kenapa dia? Dia tak nampak neraka. Dia tak nampak neraka. Nampak tak neraka dengan panca indera? Dia tak nampak. Tetapi dia mengimani neraka itu semata-mata kerana datangnya wahyu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud dia orang beriman ke tak? Beriman. Dia orang ikhlas ke tak? Ikhlas. Tapi dia berada pada ikhlas yang rendah. Sebab apa? Sebab dia buat benda kerana takut kepada material, kebendaan, iaitu azab. Azab kan makhluk kan? Tapi tak syirik. Ada orang kata syirik. Tidak dimasuk tingkat syirik. Syirik ni tuan-tuan, nak cakap syirik dalam isu ni bukan maqam kita. Dia maqam awliya Allah. Awliya Allah meletakkan. Sebab itu di antara kata-kata Rabi'atul Adawiyah, dia kata apa dia? Ya Allah, kalau aku tak beriman kepada kamu ataupun aku menurut perintahmu kerana aku takut pada neraka-Mu, masukkan aku ke dalam neraka-Mu, selam aku dalam neraka-Mu. Jangan tebellah doa gini kan? Ni bukan level Imam Ustaz Nafi lah. Kalau aku beramal kerana nakkan syurga-Mu, maka haramkan aku daripada syurga kamu. Tetapi kalau aku mengasihimu, menyintaimu kerana-Mu ya Allah, sampaikan aku kepada-Mu ya Allah. Maksudnya apa ni? Golongan muqarrabin yang betul-betul dekat dengan Allah Ta'ala. Bagi mereka, siapa yang beribadah kerana takut neraka ni low class lagi lah bagi mereka. Tetapi kita nak sampai ke anak tangga yang ke-100, dia kena daki anak tangga mula tu. Dia tak lagi 100 tu. Hak tu hak jadi makrifat pelik-pelik tu. Tak lagi. Nak gaduh, nak pergi belakang tu. Jadi dia perlu melalui marhalah mujahadah. Mujahadah ni dipanggil bersungguh-sungguh dalam mentaati Allah, buat benda Allah malah rasa. Tapi fikir, azab Tuhan ni kalau kena makan tak habis,
Jadi buat benda azab tak nampak, neraka tak nampak, yakin pada azab semata-mata daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Yang paling mudah. Yang kedua, orang yang buat amalan kerana dia nakkan syurga Allah Subhanahu wa taala dan berkira-kira dengan main saham dengan Tuhan. Buat amalan ni lebih lagi gini. Ni lebih. Orang macam ni dia tak fikir dah buat azab. Azab ni tak ada dalam pemikirannya. Dia fikir apa dia? Nak kembangkan lagi dia punya sahamnya di akhirat. Maksudnya dia tidak lagi orang panggil kita katakan orang panggil ditegah dengan azab-azab, tak perlu, sebab dia dah sampai satu peringkat yang mana dia tak terfikir dah untuk meninggalkan suruhan Allah. Ni yang kedua. Dan orang yang ketiga adalah golongan yang beramal kerana mengharapkan wajhillah, kerana ingin kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maqam yang paling tinggi. Jadi kata Nabi SAW, sesiapa yang meninggalkan dunia, yakni mati dalam keadaan ikhlas kepada Allah, wa ibadatihi, dan mengabdikan diri kepadanya, la yusyrik bihi, dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, wa aqamas salah, dan mendirikan solat. Jaga bab syirik. Syirik ni bukan setakat sembah berhala je. Sesiapa yang beriktikad, berpegang setiap sesuatu yang berada di keliling ni, dunia ni, kedudukan ni, harta dia, yang memberi kesan kepada kehidupan dia, boleh jadi syirik. Kan? Jadi macam mana Ustaz nak faham? Jawabnya, kita boleh katakan secara adat, hukum adat, orang yang banyak duit itu memberi kesan kepada kebahagiaan. Itu secara adat. Adatnya hukum alam. Wajib pada adat, orang yang ada duit itu kita katakan akan mendapat kesenangan menurut adat. Tapi menurut akal harus. Kerana apa dia? Boleh jadi Allah Ta'ala jadikan duit itu dan Tuhan iringkan kesenangan pada diri dia. Boleh jadi ada pitih banyak pada diri dia, Allah Ta'ala tak iringkan kesenangan dan kebahagiaan daripada diri dia. Siapa yang mengiringkan kesenangan kebahagiaan tu? Allah. Tu kita kena jelas kat situ. Sebab tu tak jadi salah kalau kita bercakap dengan anak-anak kita, carilah kerja molek sikit biar terjaminlah kehidupan tu. Tu tak salah kerana bercakap macam tu dalam ruang lingkup hukum adat. Tetapi yang salahnya kita beriktikad, berpegang dalam hati kita yang kerja yang baik itu memberi bekas kepada kehidupan yang baik. Kita kena pegang bahawasanya kerja yang baik itu secara hukum alam, adatnya Tuhan jadikan asbab musabab ini memberikan kesan yang baik kepada kehidupan. Tetapi hakikat tunggal dan mutlak yang memberi kesan baik siapa dia? Huwallah. Allah satu saja. Ni beza kita dengan agama lain. Sebab tu dalam agama Hindu, mereka ada satu pegangan. Kalau kita belajar dalam Muqaranatul Adyan, perbandingan agama, pegangan dan kepercayaan yang ada satu kuasa yang dipanggil Brahmin. Brahmin ini satu kuasa mutlak yang maha berkuasa. Tapi kenapa mereka syirik? Kerana dalam masa yang sama mereka menganggap dewa-dewa yang lain. Ada dewa Siva, ada dewa Vishnu, ada dewa Brahma, yang boleh memberi kesan dan berkongsi kuasa juga dengan Tuhan mereka. Sekarang ni kita ni bab dewa-dewa ni dipanggil paganism. Benda-benda tu orang Melayu kita tak percayalah. Tapi kita ramai di kalangan orang kita beriman, kedudukan dia yang memberi bekas kepada keselesaan ni. Secara adat tidak ada masalah, tapi i'tiqad pegangan orang beriman yang memberi kesan perubahan adalah Allah. Boleh jadi ada kedudukan aku tak bahagia, boleh jadi ada kedudukan Allah Ta'ala iringkan kebahagiaan. Tu yang kena pegang. Kita ambil sikit lagi, boleh dah? Sikit lagi kita ambil. Kemudian kata Allah Ta'ala, jadi Allah Ta'ala sebut apa dia? Siapa yang mati, Nabi sebut daripada Anas bin Malik, siapa yang mati dalam keadaan ikhlas kepada Allah dan beribadah kepadanya, tidak mensyirikkan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, maka dia akan mati. Dia mati itu dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala redha kepada diri dia. Sebab itu dalam ayat ni Allah Taala sebut apa dia? Fa in tabu wa aqamus salah, maka jika mereka itu bertaubat,
Apa syarat mereka bertaubat? Apa maksud taubah? Taubah bermakna rujuk. Taubat ini bermaksud rujuk. Orang suami isteri yang bercerai lalu kembali kepada isteri dia, boleh dipanggil sebagai rujuk dan boleh dipanggil sebagai taubat. Dari segi bahasa lah. Dari segi bahasa, saya bertaubat kepada isteri saya. Ini maksud taubat, bukan maksud mohon ampun. Maksudnya kembali kepada isteri dari segi bahasa. Isteri bertaubat kepada suami, kembali kepada suami. Taubat segi bahasa bermakna rujuk. Jadi kata Allah Ta'ala, jika mereka bertaubat, jika mereka kembali kepada Allah. Macam mana indikator nak tahu kembali kepada Allah ni? Wa aqamus solah, dan mereka mendirikan solat. Yang pertama, taubat mereka tadi adalah iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Di taubat yang pertama. Kemudian wa aqamus solah, dan mereka mendirikan solat, memelihara solat mereka. Mendirikan solat dengan maksud memelihara solat. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Ini Allah Taala sebut dalam surah Al-Mu'minun juzuk 18. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dalam ayat lain, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Dan mereka ke atas sembahyang mereka memelihara solat. Ada beza tak orang semayang dengan orang jaga semayang, memelihara semayang? Ada beza tak? Orang semayang lah, tak kisahlah akhir waktu ke, ngujur waktu ke, jamak tu habis mayang tu, mayang asar tu ke, qada tu, semayang. Orang yang memelihara solat, dia memelihara solat daripada segi sunatnya, fadilatnya, waktunya, tempat dia menunaikan solatnya, pakaiannya. Ini orang yang menjaga solat. Fa in tabu wa aqamus solah, mereka yang bertaubat dan mendirikan solat, memelihara solat mereka, mendirikan solat. Wa atawuz zakah, dan mereka yang menunaikan zakat. Fa ikhwanukum fid din, maka mereka ini siapa dia? Merupakan saudara kamu dalam agama. Wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun, kata Allah, dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. Muka surat 128. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut apa dia? Syarat untuk bertaubat apa dia? Yang pertama, iman. Al-imanu billah. Yang kedua, iqamus salah, mendirikan solat. Yang ketiga, wa ita'iz zakah. Iman kepada Allah Ta'ala, indikator dia, kayu ukur dia, solat. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala tak akan bercakap soal iman, melainkan Tuhan sebut di mana indikator ataupun kayu ukur dia. Walladzina amanu, kita baca Quran, biasa kita jumpa dia, walladzina amanu wa amilus solihat. Betul tak lagi? Kita akan jumpa benda tu. Walladzina amanu wa amilus solihat innal ladzina amanu walladzina hadu wan nasara. Kita akan jumpa Tuhan sebut mereka-mereka yang beriman dan beramal. Amal luaran, zahir, beramal soleh. Sebab tu mana-mana orang yang suka sembang, saya ni nampak je macam ni, tak tutup aurat semua, awak tahu iman saya macam mana? Biasa kita dengar orang sembang itu kan, awak tahu ke? Awak nampak je saya gini, nampak tak? Forex trading tak? Bergelombang, saya iman awak tahu. Awak boleh tahu iman orang macam mana? Tahunya berdasarkan apa dia? Apa dalil dia? Baca ayat Quran. Kata dia, awak baca molek Quran. Apa Allah Ta'ala sebut? Innal ladzina amanu wa amilus solihat, mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh. Maksud soleh, menuruti apa yang Allah Ta'ala suruh. Walladzina kafaru, benda banyak Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina, mereka yang kufur kepada Allah Ta'ala, mendustakan ayat-ayat Allah Ta'ala, menghalalkan apa yang Allah Ta'ala haramkan. Contoh, Tuhan akan sebut bagaimana perilaku dia secara luaran. Sama lah juga dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut apa dia? Fa in tabu, kalau mereka bertaubat, apa kayu ukur? Yang pertama sekali, mereka itu mendirikan solat, menjaga solat mereka, iaitu hubungan syiar, lambang hubungan mereka dengan Allah. Semayang ni lambang. Satu ibadah je kalau tak ada lambang, ibadah apa tak ada lambang? Asasnya ibadah apa tak ada lambang? Ramadan, puasa, ataupun puasa, saum. Sebab tu kata Nabi SAW, kullu amal ibni Adam lah, setiap amalan anak Adam itu untuk dirinya. Sama ada kita tonjolkan pada orang,
ataupun kita tak tonjolkan pada orang, kita tetap mendapat habuan kebaikan daripada amalan-amalan yang kita buat. Tuan-tuan tunai zakat, walaupun saya tak nampak, orang lain tak nampak, ambil zakat nampak tak? Nampak tak ambil zakat? Bila tuan-tuan bagi zakat, dia nampak tak yang tuan-tuan buat kebaikan? Tetap nampak. Soal ikhlas tak ikhlas tu soal hati kita, tapi tetap akan terganggu amalan kita tadi dengan unsur-unsur luaran. Betul tak? Orang tengok kita baik, fitrah manusia suka tak? Suka. Sebab tu tuan-tuan, bila kita ada rasa terlintas, kita niat ikhlas, tapi kadang-kadang ada gangguan unsur luaran. Jadi apa perlu kita buat? Istighfar. Sebab itu fitrah yang ada pada manusia ni, orang mati syahid ditukar tak dengan kain kafan? Tak, dikebumikan sebegitu. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tahu fitrah manusia ni suka menonjol. Di mana yang nak ditonjolkan? Orang mati syahid esok berbangga dengan pakaian dia, berlumuran dengan darah kerana mempertahankan agama Allah. Tapi simpanlah benda yang awak nak tunjuk tu, simpan ni di akhirat. Cumanya amalan-amalan lain kita buat dekat atas muka bumi ni, dia tetap ada bahagian kita atas muka bumi. Maksudnya bukan semata-mata untuk Allah. Orang akan nampak juga awak ni baik, awak ni soleh. Kita sedekah kan, mungkinlah orang lain tak nampak, tapi orang yang kita sedekah tu dia tahu tak nombor akaun kita. Dia tahu Muhammad Syafi'i bin sekian. Oh, Haji ni rupanya banyak kita sedekah. Orang tahu akan ada bahagian kita. Sebab tu kata Nabi, kullu amal bani Adam lah, setiap daripada amalan anak Adam untuk dirinya. Maksudnya apa dia? Sebab itu ganjaran amalan-amalan lain dia ada muhaddad, dia ada had dia. Allah Ta'ala kata apa dia? Setiap amalan anak Adam ini daripada 10 hingga 700 kali ganda. Maksimum dia 700 kali ganda. Dan alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbalatin mi'atu habbah. Itu satu ganda 10. Dalam hadis menyatakan sampai 700 kali ganda. Maksudnya bagi RM1 dapat paling tinggi apa? Dapat 700 riyal kan? Paling tinggi. Tetapi puasa as-sawmu li wa ana ajzi bi. Puasa kamu untuk aku dan akulah yang akan mengganjarkan kepada kamu. Sebab puasa ni tak ada orang boleh tengok. Kalau kita mengaku depan orang tak puasa boleh mengaku. Kenapa? Hak tak habis puasa senang dia kata alhamdulillah saya beraya dah. Tuan Haji bila beraya? Saya habis hari kedua start dulu. Mana ada puasa-puasa pun. Jadi hakikat puasa siapa tahu? Hakikat puasa hanya orang tu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua amalan yang ada syiar. Sebab tu kata Allah Ta'ala dalam ayat ini, dalil mereka itu bertaubat, mereka menghidupkan solat dan mereka menjaga zakat. Zakat adalah dalil mereka menjaga hubungan mereka sesama manusia. Yang mana zakat ini diambil duit daripada orang yang kaya, iaitu orang yang memiliki keperluan wang yang lebih ataupun harta yang lebih daripada keperluan dia secara umumnya, untuk diagihkan kepada orang miskin. Tak agihkan kepada orang miskin. Sebab tu kalau kita fikir zakat ni, kalau kita fikir dengan otak kita, kalau beri zakat ni tak boleh bagi kepada orang yang berada di bawah tanggungan. Kalau kita fikir logik, patutnya baik aku beri ke anak aku kan. Kalau beri zakat ke anak, nanti esok dia kerja molek, dia bagi pula ke aku. Kan, kita bagi apa dia? Win-win situation lah. Hari ni aku infak ke dia, esok dia kerja sedap, esok dia bagi kan? Tapi tak boleh. Yang mana zakat ni kena bagi pada orang yang tak ada kena-kena dengan kita. Orang miskin yang tidak ada pertalian qarabah, yang bukan duduk di bawah tanggungan kita, yang kita sebut bukan duduk di bawah tanggungan kita. Ini dalil orang yang menjaga hubungan dengan orang yang ada iman kepada Allah, dia menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjaga hubungan dengan manusia. Kata Allah, kalau dia ada 3 benda ni, fa ikhwanukum fid din, mereka adalah saudara kamu dalam agama. Saudara, ikhwah ni sebenarnya adik-beradik. Adik-beradik. Tapi dalam ayat ni Allah Ta'ala ikat, mereka adalah saudara kamu dalam agama. Sebab apa Tuhan sebut agama? Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut apa dia? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu macam adik-beradik. Tapi dalam ayat ini, walaupun mereka beriman, tapi Tuhan tambah sikit, fa ikhwanukum fiddin, supaya kamu kena ingat, mereka ni sekarang bersaudara dengan kamu, tapi dari segi agama masih perlu berhati-hati dengan sikap mereka. Masih perlu berhati-hati. Sebab kita, kalau kita dengan adik-beradik, biasa bila kita buat, kalau dengan adik-beradik kita
Adik-beradik kita tak kisahlah. Dah, jenis mudah, orang panggil mudah, tak berkira mana. Tapi kalau ikhwanukum fiddin, mereka sekarang macam adik-beradik dengan kamu, tapi dari segi agama masih kamu perlu simpan kewaspadaan dengan mereka. Tapi mereka ni dah boleh bawa bincang. Dah, mereka kalau mereka buat benda ni, melazimi benda ni, mereka dah boleh dibawa berbincang dan boleh kamu nak bermuamalah dengan baik dengan mereka. Wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun, dan kami di sini akan menjelaskan ayat-ayat itu bagi yang mengetahui. Jadi itu sahaja perkongsian kita pada hari ini. Ada apa-apa soalan nak tanya, kita buka 3 minit soalan kalau ada yang nak tanya. Ada? Tak ada? Ada soalan? Jadi kita berhenti pada ayat yang ke-11. Okey. Tak ada? Tak ada benda tanya? Okay, Alhamdulillah. Pada-pada lah Ustaz, berhasak-berhasak dah. Okay, jadi yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.